Hai, Assalamualaikum, saya Fisarudin dan kembali kepada segmen ulasan bersama Manz.my. Dan di belakang saya sekarang ada sebuah televisyen Samsung Q950TS yang dipasarkan pada harga RM29,999. Ya, bukan typo, memang ada banyak 9 di situ. Dan anda pasti tertanya-tanya, jika anda belanjakan harga hampir RM30,000 untuk sebuah televisyen, adakah ianya berbaloi atau tidak? Dan saya harap dengan ulasan ini akan menjawab ke semua persoalan dan pada masa yang sama menunjukkan apa yang special sangat dengan televisyen ini. Jadi kita mulakan dengan spesifikasi. Jadi ini adalah model 65 inci. Yang saya katakan tadi harganya hampir RM30,000. Ada juga model 75 inci dan juga 85 inci. Model 85 tu hampir RM65,000 harganya, tapi kita akan ulas model yang ini dulu yang paling mampu milik antara tiga-tiga yang ditawarkan. Jadi skrin 65 inci boleh paparkan resolusi 8K dengan sokongan HDR10+, HDR10 dan juga HLG. Jadi dengan kata lain, kalau anda ada subscribe kepada YouTube, subscribe kepada Netflix dan juga pada Amazon Prime dan juga Apple TV+, kandungan HDR yang anda dapat lihat pada kesemua perkhidmatan tersebut dapat ditonton dengan gambar yang paling terang dan sokongan HDR yang sewajarnya. Dari segi sistem operasi pula, ini adalah sebuah televisyen pintar yang menggunakan sistem operasi Tizen. Jadi kalau anda nak tahu, Tizen ialah sistem operasi yang pada waktu ini mempunyai pasaran paling besar, sekitar 30%. Jadi jika anda gunakan Tizen, kalau anda tahu kesemua aplikasi utama ada. Anda tak perlu risau ada YouTube atau tidak. Memang sejak terpasang ni memang ada YouTube, memang ada Amazon Prime Video dan memang ada Netflix. Pada waktu yang sama, anda masih lagi boleh muat turun ke semua perkhidmatan yang ada popular. Contohnya macam iFlix kalau anda nak yang Malaysia punya. Terdapat juga Curiosity Stream dan juga anda boleh muat apa lagi yang anda nak, macam contohnya Spotify kalau nak gunakannya sebagai sebuah pemain muzik. Saya nak cakap pasal rekaan pula. Jadi anda boleh lihat seperti kebanyakan telefon pintar dan juga tablet yang mereka pasarkan sekarang, ini adalah skrin dengan bezel yang amat nipis. Bukan sahaja bezel amat nipis pada keempat-empat sudut, tak macam ada yang jenis yang bahagian bawahnya tebal. Samsung merasakan rekaan seperti ini adalah rekaan yang paling sesuai untuk digunakan di rumah sekarang. Ini adalah kerana televisyen ni selain digunakan untuk menonton kandungan media, jika anda gantungkan pada televisyen, anda boleh membuatkannya kelihatan seperti frame. Saya katakan begini pasal adanya sistem dipanggil sebagai ambient mode. Ambient mode ada butang yang terbina pada alat ukaran jauh. Jika anda tekan, anda kemudian boleh pilih untuk paparkan maklumat tentang kaji cuaca ke, anda boleh paparkan gambar pada galeri-galeri ternama di dunia melalui sistem subscription. Dan kalau anda ada peranti Samsung, anda boleh sebenarnya pancarkan ke semua kandungan yang ada pada Samsung Gallery yang anda simpan secara awanan terus kepada skrin. Yang anda lihat di belakang saya sekarang ialah antara screen saver yang ditawarkan oleh Samsung melalui sistem ambient mode, dan ianya bergerak secara dinamik. Dan kalau anda ingat ini saja warna, tak, anda boleh ubah warna kotak, anda boleh ubah warna latar belakang dan boleh juga ubah kepantasan ianya bergerak. Saya tak silap saya, kalau saya tengok tadi dalam menunya ada lebih kurang 25 option. Jadi kalau anda rasa ini bukan untuk anda, ada pelbagai lagi macam menunjukkan keadaan dalam rumah, lampu, jam kalau anda nak. Dengan kata lain, dengan ambient mode, televisyen anda tidak hanya menjadi sebuah kotak hitam di ruang tamu, tapi boleh digunakan untuk memaparkan pelbagai maklumat lain yang anda rasakan lebih cantik dari sebuah skrin hitam apabila tidak digunakan. Visual yang menarik tidak bermakna sekiranya audio tidak memuaskan. Ini yang sering saya katakan apabila saya ulas telefon pintar, gambar cantik tapi audio macam kompang, apa gunanya kan? Jadi gembira saya katakan pada Q950TS ini ada sistem audio dengan 70 watt outputnya, 4.2.2 dengan speaker pada bahagian sisi dan juga 4 pada bahagian belakang. Pada waktu yang sama ada sistem Dolby Digital Plus dan juga decoder untuk Dolby Digital 5.1 dan juga object tracking system, di mana menurut Samsung, jika objek bergerak pada skrin, audio akan bergerak selari dengan visual yang terpapar pada skrin. Saya rasakan audionya masih lagi memuaskan, tetapi ada sebab kenapa saya katakan pada awal tadi saya juga akan ulas Q800T soundbar di bawah ini. Pasal saya rasakan walaupun audionya memuaskan bagi sebuah televisyen pintar, tapi jika anda inginkan audio yang lebih baik, saya akan cakap pasal Q800T lepas ini. Tapi pada waktu ini, ianya adalah lebih baik dari kebanyakan televisyen yang saya ada di rumah. Malahkan saya ada satu Smart TV 4K saja. Audionya saya rasakan dah cukup memuaskan dah sebenarnya. Tapi bila dah dengar Q950TS punya audio, saya rasakan macam audio di rumah saya sekarang
macam sampah. Jadi dengan kata lain, jika anda macam saya mementingkan bukan saja visual dan juga audio, ini adalah sistem yang saya rasa memuaskan untuk kebanyakan situasi, tapi bukan semua ya. Dan saya katakan tadi, ni adalah televisyen dengan bezel yang nipis. Kemudian ada sistem audio 4.2.2. Jadi anda mungkin tertanya, macam mana dia punya komponen? Macam mana Samsung boleh memasukkan ke semua komponen yang menakjubkan ini ke dalam sebuah televisyen yang tebalnya, saya buat ukuran tadi, hanya sekitar 2 televisyen pintar, iaitu sekitar 18mm. Jawapannya ialah sistem all-in-one connect box. Jadi kalau anda pernah tengok beberapa video kami buat tentang television before this, memang Samsung untuk televisyen jenis QLED ini, mereka ada hasilkan satu box tambahan. Kotak luaran ini anda akan sambungkan ke semua komponen dalam itu. Jadi secara teorinya, anda boleh nyorokkan kotak yang menyimpan ke semua wire dan hanya satu saja wire akan bersambung pada bahagian televisyen yang menyebabkan televisyen anda nampak lebih bersih, dia punya setup. Dan paling penting sekali, ke semua kabel-kabel yang selama ni kalau anda tahu nak letak kabel kat belakang agak susah nak cari kan. Dengan ada all connect box ini, anda boleh kat satu tempat lebih convenient. Anda boleh tambah dengan 4 HDMI dan pelbagai lagi jenis sambungan seperti audio output optical dan segalanya. Dan sekiranya anda nak lakukan sambungan kepada drive external ataupun USB, terdapat 3 port USB-A pada bahagian sisi yang boleh disambung juga pada kotak sambungan all-in-one yang saya katakan tadi. Kita cakap pasal banyak tentang teknikal, pasal rekan segalanya, tapi saya yakin benda yang paling nantikan sejak awal video ini ialah kualiti video. Adakah memuaskan, adakah senonoh dan adakah berbaloi membelanjakan RM30,000 untuk televisyen ini? Jawapan saya ialah amat bergantung pada kandungan yang anda tonton. Saya katakan begitu pasal kalau anda lihat kandungan yang sememangnya native 8K, macam anda boleh stream pada YouTube misalnya, memang tajam, memang ampuh, memang terang dan saya boleh katakan adalah visual yang paling cantik pernah saya lihat pada sebuah paparan. Ini adalah lebih cantik daripada kebanyakan skrin yang saya dah ulas pada telefon pintar dan menyebabkan saya rasa televisyen 4K saya kat rumah yang saya baru beli macam nak campak buang saja daripada kondo. Sampai macam tu sekali. Memang kalau anda mencari kualiti visual yang paling baik, panel Samsung memang tidak boleh lagi dinafikan kualitinya dan dengan QLED bukan sahaja gambar nampak blacknya lebih black, tetapi paling penting sekali tak ada masalah burn-in yang menjadi isu pada televisyen plasma dan juga televisyen LED. Namun begitu, ia memang bergantung pada sumbernya. Sekali lagi, saya kata kalau 8K native memang nice gila. Tapi bila pergi kepada 4K, saya rasakan masih lagi boleh dimaafkan walaupun sedikit soft dan kurang ketajamannya. Tetapi dengan chip pemprosesan kuantum yang disertakan dalam televisyen ini, ianya boleh melakukan upscaling secara masa nyata. Tapi bila pergi turun lagi kepada Full HD, mula nampak beberapa isu. Contohnya, kalau saya boleh tunjuk kat televisyen sekarang, saya tunjuk satu kandungan Netflix yang memang bukan 4K dan hanya Full HD, anda boleh lihat bahawa ada noise, kemudian ada ghosting, warna yang tidak memenuhi gamut yang boleh dipaparkan pada skrin dan akibatnya kualiti gambar nampak lagi soft dan agak tak cantik. Jadi dengan kata lain, kalau anda hendakkan televisyen 8K ini, pastikan anda ada akses kepada 8K punya source macam YouTube dan juga sekurang-kurangnya 4K. Anything lower daripada 4K, saya rasakan kandungannya akan nampak tak memuaskan untuk skrin yang direka untuk 8K. Dan ini juga memerlukan anda ada internet yang pantas. Tapi saya yakin, kalau anda ada RM30,000 nak beli televisyen, apalah sangat internet pantas kan? Okey, sekarang saya nak cakap tentang fungsi-fungsi pintar yang boleh anda lakukan dengan Q950TS. Pertama sekali, fungsi arahan suara. Anda boleh berikan arahan suara bukan saja dengan menekan butang Bixby pada alat kawalan jauh, tapi juga dengan hanya menyebut, "Hi Bixby, open Netflix." "Hi Bixby, open YouTube." Pada waktu yang sama, jika anda ada peranti Samsung yang kompatibel dengan Q950TS, anda boleh lakukan screen mirroring dengan memilih fungsi Smart View yang ada pada televisyen anda. Tekan saja butang tersebut, kemudian apabila menu keluar, tekan mirror screen, start now, dan anda kini bukan sahaja boleh memaparkan kandungan
anda tenang tonton, tetapi juga melihat apakah yang dipaparkan pada skrin anda. Tak berakhir di situ, anda sebenarnya boleh merubah position di mana anda nak letakkan gambar pada skrin televisyen anda. Pada waktu yang sama, anda boleh pilih screen size di mana anda boleh berikan tumpuan, sama ada anda mahu berikan tumpuan kepada kandungan YouTube yang ditonton ataupun apa yang ada pada skrin. Tekan sahaja, ada beberapa jenis pilihan yang boleh anda pilih menerusi menu yang terpapar pada telefon pintar anda. Dan sekiranya anda ada sebuah peranti Samsung yang kompatibel, anda sebenarnya boleh lakukan screen mirroring di mana anda hanya pilih option untuk smart view pada peranti, pilih option untuk mirror screen, dan kemudian apa yang terpapar pada peranti anda kini secara automatik dipaparkan bersebelahan dengan apa yang anda tonton sebentar tadi. Dan menarik sekali, bukan sahaja menyokong mod menegak tetapi juga mod mendata apabila peranti diputarkan. Dan mod screen mirroring yang sama, anda juga boleh hanya paparkan apa yang ada pada skrin peranti terus pada skrin 950TS dan boleh nikmati permuah pada skrin yang nampak lebih besar dan visualnya lebih menarik. Dan kerana ianya sebuah televisyen pintar Samsung, tidak mengejutkan ini adalah televisyen yang boleh menyokong sistem wireless DeX yang ada pada beberapa peranti Samsung di pasaran sekarang. Seperti saya janjikan, saya nak cakap pasal soundbar Q800T ni. Yang saya katakan audionya lebih baik daripada pembesar suara yang digunakan pada Q950TS ni. Dan ini adalah soundbar dengan output 330 watt. Jadi bayangkan 330 bandingkan dengan 70 yang disokong pada televisyen ini, memang langit dan bumi. Menyokong sistem audio 3.1.2, bukan ada saja ada 8 pembesar suara pada soundbar ini, tetapi juga pada satu unit subwoofer yang anda letakkan di bahagian lantai yang diperbuat pada kayu. Ianya direka khusus untuk siri Q Samsung, dan ini bermakna jika anda melakukan sewangan secara nirwaya tak ada masalah selama-masa. Dan paling penting sekali, akhirnya ada sokongan Dolby Atmos yang tak ada pada televisyen ini. Jika anda ada Netflix yang ada Atmos dan juga Apple TV Plus, audio Atmos yang lebih gemersik, dentuman lebih menyebabkan jantung anda macam nak meletup, anda boleh nikmatinya dengan Q800T. Dan katakan tadi bahawa soundbar ini direka khusus untuk televisyen siri Q ini, bermakna apabila ia ditambat, anda boleh mengawal audio terus daripada alat kawalan yang sama yang diberikan dengan Q950TS. Dan sebagai konklusi, ada kabar bala belanjakan hampir RM30,000 untuk sebuah televisyen pintar? Jawapannya ialah ya. Saya katakan ya, pasal jika anda nak kualiti visual yang paling melampau sekarang di pasaran, ini adalah skrin 8K yang terbaik boleh anda dapatkan. Resolusi 8K, check. HDR10+, check. Audio yang memuaskan untuk sebuah televisyen pintar, check. Fungsi pintar nak buat turun ke semua aplikasi penstreaman yang ada, Netflix, iFlix segalanya, no problem. Dan kalau anda ada sebuah telefon pintar Samsung, anda boleh membuat segalanya yang anda mahukan, macam screen mirroring dan juga wireless DeX. Jika money is not object, memang saya dah beli sekarang lah. Tak beli satu, saya beli dua. Tapi masalahnya saya tak ada RM60,000 untuk spare macam tu saja. Dan untuk Q800T pula, jika anda rasakan audio yang ditawarkan setakat Dolby Audio 5.1 tak mencukupi, anda nak guna full blast ke semua kemampuan yang ada pada televisyen ini, rembat sekali Q800 ni kerana ianya ada Dolby Atmos yang memberikan anda kualiti audio yang terbaik serasi dengan kualiti visual tertinggi yang ditawarkan oleh Q950TS. Baik, ini saja ulasan saya untuk kali ini. Semacam biasa, kalau anda nak lagi video seperti ini di Aman, layari channel kami dan jangan lupa langgan. Saya Fiz Saharudin. Jumpa anda di sesi ulasan yang seterusnya. Bye-bye.